3x dan termasuk. So kurang. So kalau kurang bermaksud dia ke bawah. Seterusnya garisan yang kedua kita ada dekat sini garisan y lebih dan termasuk 1/2x. Lebih bermaksud ke atas. So buat anak panah ke atas. Dan garisan terakhir x tambah y kurang daripada 6. Garisan putus-putus ni dia kata kurang. Kurang bermaksud dia ke bawah. So kalau kita tengok boundary yang dia buat adalah garisan yang dia semua garisan tu dia menunjuk ke kawasan di tengah-tengah. So jawapan kita untuk nombor 5 ni adalah yang ni. Okey, boleh salin dulu. Berapa kali Izzah nak tulis nama ni? Okey, ada yang tak tulis nama ke? Yang tak tulis nama sila tulis dekat chat. Okey, jadi ni jawapan untuk nombor 4 dan nombor 5. So far okey Ada yang tak faham? Soalan terakhir dalam muka surat 84 ni, kita ada soalan nombor 6 dan soalan nombor 7. Okey, try buat.
Alright, number 6 and number 7. Okay, kita sambung. Okay, X tambah 2Y lebih besar daripada 6. Y kurang daripada 1/2X dan X kurang daripada 6. Okay, kalau kita perasan kat sini, ada 3 ketaksamaan linear tapi hanya 2 garisan saja yang dibuat di sini kan. Dia tulis 2 garisan je kat sini. Tak, maksudnya kita perlu buat satu lagi garisan. So, satu garisan yang dia tak buat dekat sini adalah X kurang daripada 6. So, kalau X kurang daripada 6, tukarkan X sama dengan 6. X sama dengan 6 bermaksud dekat paksi X cari nombor 6. Buat garisan. Putus-putus. Kenapa putus-putus? Sebab dia adalah tak termasuk. So, buat je garisan yang lebih. Tak apa. Okay, jadi kita ada X kurang daripada 6, kurang bermaksud sebelah kiri. So, sebelah kiri. Kita ada X tambah 2Y lebih besar daripada 6. So, bermaksud ke atas. Dan garisan terakhir, Y kurang dan termasuk 1/2X. So, kurang buat dia ke bawah. So, sebenarnya kita dah boleh nampak kan kat mana dia bertindih. Garisan tu dia akan bertemu dekat sini. So, ni adalah jawapan dia. Kawasan yang seciput tu, kawasan segitiga yang kecil tu adalah jawapan untuk nombor 6. Okey, dan soalan seterusnya kita ada nombor 7 dekat sini. Y lebih besar daripada negatif 2X tambah 6. Okey, dah ada kat situ garisan dia. Y lebih besar daripada 2X tolak 2 pun dah ada kat situ garisan dia. Cuma satu lagi dia tak buat, sama macam nombor 6 tadi tu. Kita tak ada Y kurang daripada 5. So, Y kurang daripada 5. Tukar je dia jadi Y sama dengan 5. So, maksudnya dekat paksi Y cari nombor 5. So, kalau kita tengok dia adalah garisan putus-putus sebab apa? Tak ada double line kat situ. So, garisan putus-putus. Lebih pun tak apa. Kiri, kanan, atas, bawah. Tak ada masalah. So, dia kata kurang. Kurang bermaksud ke bawah. Dia senang je nak ingat. Kalau kurang, maksud bawah. Ataupun kiri. Kalau lebih, sama ada kanan ataupun atas. Hanya dua tu je yang ada. Okay, jadi seterusnya kita ada Y lebih besar daripada negatif 2X tambah 6. Lebih besar bermaksud ke atas. So, ke atas kat sini. Dan yang terakhir, Y lebih besar daripada 2X tolak 2. So, Y lebih besar daripada 2X tolak 2 ni, garisan yang tepi ni. So, dia ke atas. Ke atas ni. Ke atas mana? Ke atas daripada garisan dia. So, ni adalah jawapan yang terakhir untuk soalan nombor 7. Senang kan? Dia macam operasi set. Macam operasi set, cuma dia berbentuk linear kan, garisan linear. Okay, jadi ini jawapan untuk nombor 6, nombor 7. Kalau ada yang terlepas tak salin yang jawapan yang sebelum-sebelum ni boleh beritahu. So, cikgu patah balik kan. Okay, jadi itu soalan nombor 6, soalan nombor 7. Okay, kita tengok soalan yang seterusnya yang ada dekat sini. Okey, sistem ketaksamaan linear dalam dua formula ubah. Tulis ketaksamaan linear yang mentakrifkan rantau berlorek dalam setiap rajah berikut. Jadi kalau korang tengok perasan, kalau korang perasan, soalan yang ni, dia terbalik dengan soalan yang page sebelum ni tadi tu. Yang tadi tu page atas ni, page 84 ni, dia suruh lorek kan, dia bagi rantau suruh lorek kan. Tapi yang ni terbalik, dia dah lorekkan, dia dah bagi garisan, dia suruh bagi ketaksamaan linear pula. So terbalik benda tu. Okay, kita tengok contoh dulu. Yang nombor 1 sampai nombor seterusnya tu cikgu nak korang buat. Dan asyik tunggu jawapan cikgu tak boleh? Kan mana boleh kan?
Kadang-kadang korang kena buat juga kan. Jadi sama je konsep macam yang sebelum-sebelum ni. Kita tengok yang contoh dulu. Jadi kita tahu kita ada garisan Y lebih besar, Y kat sini kan. Kita tengok garisan yang ni adalah Y sama dengan negatif X tambah 2. Kita tengok kat mana dia lorek. Dia lorek bahagian mana? Lorek bahagian atas ni. So bila dia lorek bahagian atas, so tulis dia Y lebih besar negatif X tambah 2. Okay, tengok garisan yang kedua. Garisan Y sama dengan X tambah 1. Tengok bahagian mana yang dia lorek. Dia lorek bahagian atas juga. Kan dia lorek bahagian atas ni. So kita buat dia sebagai lebih besar. So lebih besar, lebih besar. Dan garisan terakhir. Kalau kita nampak kat sini, dia adalah garisan putus-putus. So garisan putus-putus maksudnya kita akan buat dan dia lorek ke bawah. So bila dia lorek ke bawah tadi tu, kita akan gunakan Y kurang daripada 4 tapi tak ada double line. Sebab apa tak ada double line? Sebab dekat dalam gambar rajah tadi tu, dia buat garisan putus-putus. So sebab tu awal dulu kita belajar simbol mana yang guna putus-putus, simbol mana yang guna garisan penuh. So ni jawapan untuk contoh ni. So inilah jawapan dia. Okay, untuk 1 sampai 5 kan cikgu nak korang cuba buat. So ada 5 soalan dalam 5 minit boleh lah kot. Dan 5 atau 6 minit. So tak susah pun kan, cuba buat dulu.
Okay, tengok nombor 1 dulu. So soalan dia kata tulis ketaksamaan linear yang mentakrifkan rantau berlorek dalam setiap darjah berikut. Maksudnya macam contoh yang tadi tu. Macam contoh yang cikgu terangkan, dia bagi rantau berlorek kan, daripada rantau itulah kita kena cari ketaksamaan linear. Maksudnya kena cari equation. Kalau nak katakan mudah dia, ayat mudah dia kena cari equation. So kalau kita tengok, kita start one by one. Kan? Kalau kita tengok kat sini ada X sama dengan 3. So kalau tengok garisan dia putus-putus. Walaupun korang tak berapa nampak kan. Tapi sebenarnya garisan dia adalah garisan putus-putus. Yang mana kawasan yang dilorek adalah kawasan sebelah kiri. So kawasan sebelah kiri yang dilorek. Jadi maksudnya X, garisan putus-putus sebelah kiri X kurang daripada 3. Sebab dia lorek kawasan belah kiri. Jadi belah kiri tu mestilah ambil kurang daripada 3. So nama garisan tu adalah X sama dengan 3. Cuma sebab dia lorek belah kiri, X kurang daripada 3. Dan tak termasuk. Kalau tulis termasuk, dah jadi salah lah. Okay, garisan ni seterusnya kita ada Y sama dengan X, garisan yang ni. Kalau tengok dia lorek bahagian bawah. Dan garisan ni adalah garisan penuh kan. Jadi bila garisan penuh, Y kurang dan termasuk X. So ini adalah nama garisan kedua, ketaksamaan linear yang kedua. Okay, dan terakhir kat sini. 3Y sama dengan X. So kita ada garisan 3Y sama dengan X, cuma yang dilorekkan adalah bahagian ke atas. So dan garisan tu adalah garisan penuh, jadi 3Y lebih dan termasuk X. So ni jawapan akhir dia. Okay, nombor 2. So kalau kita tengok nombor 2 ni ada 3 garisan. Yang mana garisan tu bertemu dekat satu kawasan yang berlorek. Right, yeah, nombor 2 ni siapa nak cuba? Yeah. Ada nak cuba tak? Ramai kat sini jadi silent watcher ni. Semua dengar je kan. So korang cakap tadi korang buat kan. Okay, nombor 2 siapa nak cuba? Siapa tahu jawapannya? Silakan. Ya, nak cuba. Okay, ni. Silakan. Y. Okay, Y. Tolak X. Y. Y tolak X. Okay. Kurang daripada 3. Kurang daripada 3, okay. Lagi? X tambah Y. Okay. Kurang dan sama dengan 2. Kurang dan sama dengan 2. Lagi? Y. Kurang daripada negatif 1. Y kurang? Tak ada sama dengan. Kurang je. Tak ada sama dengan. Y kurang daripada Negatif 1. Okay, sure. Okay, itu je jawapan dia. Alright, okay, kita check jawapan Nick. Nick pasti tak ada nak ubah-ubah? Tak ada. Tak ada, yakin Alright, okay, tak apa. Okay, so kita tengok. Yang pertama, Y tolak X kurang daripada 3. Okay, kurang tak ada double line tu betul sebab ni adalah garisan putus-putus. Dan kalau kita tengok ke bawah. Oh, yang Y tu lebih besar. Lebih besar kan. Tadi kata tak ada. Okay, tak apa. Alright, okay, kita check. So Y tolak X kurang daripada 3.
ke bawah kan. So ke bawah, betul. So yang ni adalah betul. Dan garisan putus-putus, so bukan double line. Okay, seterusnya X tambah Y sama dengan 2. Okay, Nick jawab X tambah Y kurang dan termasuk 2. So termasuk tu betul sebab ni adalah garisan penuh dan ke bawah. So ke bawah tu adalah betul. Yang ni pun betul. Dan yang terakhir tu kan, saya baik dia betulkan. Last minute betulkan. Kan. Tadi kata tak ada je tu. Tapi tak apa. Right, okay. So Y. Okay, kalau kita tengok ini adalah garisan putus-putus kan. Walaupun agak kabur sebenarnya dekat sini. Garisan putus-putus dan kalau kita tengok dia ke atas. Dan sebab dia ke atas jadi Y lebih besar daripada negatif 1. So betul. Jadi Nick betul lah semua. Tapi sikit je jadi kan. Close call kan. Sikit je. Right, okay, thank you Nick. So jawapan Nick ketiga-tiganya adalah betul. So ni jawapan untuk nombor 2. So senang je kan. Kita tengok je dia punya garisan. So tahu dah double line ke tak double line. Tengok kat mana dia lorikkan. Bawah atau atas. So buat lebih ataupun kurang. Okay, soalan seterusnya nombor 3. Any takers? Siapa nak jawab? Cuba jawab kan. Sekali-sekala. At least dalam kelas ni cikgu tak marah kan. Tak tahulah dalam kelas lain kalau korang kena marah kalau salah kan. Tapi kat sini tak ada hal. Kita chill. Siapa nak cuba? Tengok malu kot. Dah berapa bulan kita belajar sama-sama. Dah 6 bulan dah. Dari bulan 3 kan. Dah bulan 9 dah pun. SPM nak dekat dah. Cuba je kan. Kalau tak cuba korang tak tahu korang salah ke tak. Salah betul belakang cerita. Okay, cikgu bagi can. Kalau ada siapa nak jawab cakap. Saya cikgu nak jawab. Okay. Cepat ada tak nak jawab nombor 3? Come on lah korang. Ke tengah tidur korang ni? Kau boleh gaya korang ni. Yes, Iza. Soalan nombor 3 tu ada berapa jawapan? Ada berapa jawapan? Ada 3 jawapan. Ada 3. Yes. So nak cuba? Saya tak dapat lagi lah. Yang lagi satu tu saya tak dapat tangkap lagi. Awak tak tangkap Asal dia lari macam ni? Okay. So tak apa. Cikgu bagi masa kan. So nanti Iza try lah jawab nombor 3. Berapa masa Iza? Berapa lama nak perlukan untuk tangkap seorang lagi tu? Dia kita boleh nampak sebenarnya kan. Kalau kita tengok bentuk yang dia buat tu adalah bentuk segitiga kan. So mesti akan ada 3. Kalau bentuk dia adalah segitiga mesti akan ada 3 garisan. So ada sebenarnya kat situ kan. Cuma entah mana dia sembunyi. Garisan dia dekat Y ke? Garisan dia dekat mana? Inilah garisan dia. 1, 2, 3. Uish. Yang marah. Oh ada pembantu kat sebelah. Iza ada pembantu kat sebelah Iza. Mana garisan dia? Yang X sama kosong ke lagi satu punya line? Tak sure? Cikgu pun tak sure. Cuba jawab dulu. Nak cuba tak? Cuba je. Saya cubalah cikgu sebab saya tak faham. Okay, saya cuba. Alright. Okay. X tambah Y tu banyak atau sama dengan 4? Banyak. Maksudnya lebih lah macam ni. Sama dengan 4. Alright, okay lagi. Lagi? Yang Y tambah 2X tu lebih banyak 4.
4. Banyak. Alright, okay. Lagi satu. One more. Okay, kalau tak tahu tanya pembantu sebelah. Tadi ada pembantu kan? Wih, kelak Cikgu saya try. X kurang atau sama dengan kosong? X kurang atau sama dengan kosong. Alright, okay. Sure Cikgu bagi can kalau nak betulkan. Aduh, kalau nak betulkan pun saya tak tahu. Tak tahu kalau nak betulkan. Alright, okay. Betul dah, kunci jawapan. Kunci. Alright, okay, mantap. Okay, thank you. At least mencuba kan. Betul salah belakang cerita. Okay, tengok yang pertama. X tambah Y lebih besar daripada 4. Okay, kalau Izzah cakap X tambah Y lebih besar dan termasuk, okay, betul sebab double line. Tapi dia kata lebih besar kot. So, kalau lebih besar bermaksud dia kat atas ni. Sebab tu garisan dia. So, kalau lebih besar bermaksud atas tu. Tapi kalau kita check, kat atas ni kita tak lorek kan pun. Jadi, yang ni salah lah. Kan? Jadi, bermaksud sepatutnya kita buat kurang dan termasuk. Sebab kalau kita tengok, dia lorek bahagian bawah ni. Kan? Bukan bahagian atas. So, jadi padam yang ni. Jadi, jawapan yang betul adalah kurang dan termasuk. So, ini baru betul. Sebab dia lorek bahagian bawah ni. Okay, tengok yang kedua. Y tambah 2X lebih besar daripada 4. Okay, so garisan tu yang ni. Garisan tu yang ni, dia kata lebih besar. So, lorek bahagian atas. So, yang kedua ni adalah betul. Sebab betul lah, kita lorek bahagian yang atas tu. Kan? Bahagian bawah ni tak ada benda. Kan? So, bukan bahagian bawah. So, bahagian atas. Okay, yang terakhir kan. So, sebenarnya satu, dua garisan. And then satu garisan lagi yang mana? Satu garisan lagi yang ni. Yang melintang ni. Okay, cikgu ada bagi tahu tadi. Kalau melintang kita tengok bahagian mana? Kalau melintang kita tengok bahagian X ke Y. So, Y adalah melintang. X adalah menegak. So, untuk yang terakhir ni sebenarnya bukan adalah X. Sebenarnya dia adalah Y. Kan? Sebab dia dekat paksi Y. Garisan tu duduk dekat melintang daripada paksi Y. So, dia adalah Y bukan X. So, ingat beza dia. Kalau X macam ni, kalau Y dia macam ni. So, boleh salin yang ni. Yang tepi ni. Jangan keliru antara dua tu. Okey, lagi satu. Dia kata kurang dan termasuk kosong. Kalau kurang bermaksud dia ke bawah. Tapi kalau kita tengok yang dilorek adalah bahagian atas. So, bermaksud yang ni adalah terbalik. So, jawapan dia adalah yang ni. Y lebih besar dan termasuk kosong. So, ni jawapan dia. Tapi tak apa kan? At least cuba kan? Tak cuba macam mana nak tahu salah ke betul kan? Asyik tunggu jawapan cikgu, tak tahu kan? So, ni adalah jawapan yang sebenarnya. Kan? Dia senang je nak tahu. Kalau lebih besar, kalau lebih, kat mana cikgu nak tulis ni? Kalau lebih, dia sama ada kanan ataupun atas yang kita akan lorekkan. Kalau kurang, kita akan lorekkan berlawanan lah, kiri ataupun bawah. So itu je cara dia. Dan seterusnya nak tengok putus-putus ke tak, tengoklah dia punya garisan tadi tu. So ni nombor 2 dan nombor 3. Okay, boleh tak? Faham ke Idok? Boleh, faham. Alright, mantap. So pembantu tu pun faham ke yang sebelah tu? Faham. Macam ramai pembantu, seorang ke dua orang tu? Adik-beradik. Saya balik rumah saudara, cousin saya. Oh yo, cousin pun join tuition. Bagus lah. Baik ya cousin. Cousin kita belajar sama cousin Okay, soalan seterusnya. Soalan nombor 4 dan soalan nombor 5. Any takers? Ada berani tak? Come on lah. Takkan takut kan? Cikgu tak makan orang pun. Nak makan pun tak sampai. Cikgu pun tak tahu korang kat mana. Cepat nombor 4. Start nombor 4 tu. Dia senang je nak tahu. Pertama nak kena tahulah kan ada berapa garisan. So kalau korang tengok bentuk ni bentuk apa? Bentuk 4 segi kan. So bermaksud ada 4 garisan. So cikgu dah bagi hint lah. Ada 4 garisan kat situ. Seterusnya korang buat. Cepat, siapa nak jawab? Ada ramai dalam ni. Saya nak cuba, sir.
Alright, semuanya silakan. Yang pertama, Y lebih besar atau sama dengan negatif 2X tambah 4. Negatif 2X tambah 4. Alright, okay, seterusnya. Yang kedua, Y lebih kecil lebih kecil 6 tolak X. 6 tolak X, alright, okay lagi. Yang ketiga, Y lebih kecil daripada 2X. 2X, okay. Yang keempat, Y lebih besar atau sama dengan kosong. Kosong. Right, yeah, thank you semuanya. Kita akan check sama-sama, one by one. Okay, so tengok yang pertama, Y lebih besar dan termasuk negatif 2X tambah 4. So garisan dia yang ni. Garisan yang ni. Okay, double line tu betul sebab garisan ni adalah garisan penuh. Okay, kita tengok lebih besar ni betul ke tak. So lebih besar bermaksud bahagian atas. So kalau kita tengok memang betul lah. Yang kita lorek tu adalah bahagian yang di atas ni. So yang ni betul. Yang kedua, Y kurang daripada 6 tolak X. So kurang dan tak termasuk. So garisan putus-putus. So betul. Kurang. Kalau kurang maksudnya bahagian bawah. So betul lah. Kita lorek bahagian bawah. So yang ni adalah betul. Okay. Yang ketiga, Y kurang daripada 2X. So garisan tu adalah garisan ni. Kurang dan tak termasuk garisan putus-putus. So betul. Kurang bermaksud ke bawah. So ke bawah. So betul juga. Sebab yang kita lorek adalah bahagian yang ke bawah. Dan garisan yang terakhir, Y lebih besar dan termasuk kosong. So garisan tu adalah garisan ni. Kan garisan melintang ni. So nak senang cikgu padam dulu yang ni. So garisan tu adalah garisan ni. Jadi semuanya cakap dia adalah lebih besar. Dan lebih besar bermaksud dia ke atas. So yang ni pun betul. Jadi semua ni adalah betul. Jawapan untuk nombor 4. So betul lah. Itu adalah jawapan dia. Okay, so itu nombor 4. Dan yang terakhir, ada nak cuba tak? Terakhir untuk soalan yang ni lah kan. Tanya baik aku apa? Sir, cikgu Yes. saya nak cuba. Baik lah. Okay, seterusnya. Cuba. Okay. Y kurang atau sama dengan 1/2X tambah 3. Okay. Lepas tu Y banyak 1. 1. Okay. Oh, lebih besar. Y kurang atau sama dengan 2X tolak 6. 2X tolak 6. Alright, okay lagi. Lepas tu yang X tu lebih atau sama dengan kosong. Lebih atau sama dengan kosong. Alright, okay, mantu. Okay, kita check. Yang ni buat seorang bukan cousin tolong okay. InsyaAllah. Apa? Okay, kita check nombor 5 ni, jawapan Izzah. Kita check. Yang pertama, Y kurang dan termasuk 1/2X tambah 3. So, double line. So, termasuk. Jadi maksudnya double line, garisan penuh. So, betul. Dia kata bawah. So, bawah betul. So, garisan yang kita lorek tu adalah bahagian bawah. So, yang pertama ni adalah betul. Garisan yang kedua, Y lebih besar daripada 1. So, garisan yang ni tak termasuk. Jadi, garisan putus-putus betul. Dia kata lebih besar. So, ke atas. So, yang ni adalah betul juga. Yang ketiga, Y kurang dan termasuk 2X tolak 6. So, kurang termasuk 2X tolak 6. So, kita check kat sini. Dia kata termasuk. Jadi, kalau termasuk, sepatutnya garisan penuh. Tapi, kalau kita tengok kat sini, adalah garisan putus-putus. So, maksudnya bukan termasuk lah. So, sepatutnya dia kurang sahaja. Kurang tu betul. Apa dia? Saya cuai, silap tengok. Sorry. Cuai tak apa. Maybe sebab cousin kacau kot. So, dimaafkan lah. So, salahkan cousin ni. So, Y kurang kan. So, tak termasuk lah. Sebab kalau kita tengok kat sini, garisan putus-putus kan. So, 2X tolak 6 kurang tu betul sebab ke kiri. So, yang ni adalah betul. Dan yang terakhir, X lebih besar daripada kosong. Kalau kita tengok termasuk, memang betul lah sebab garisan penuh kat sini. Lebih besar ke kanan. So, yang ni betul. So, cuai sikit je kan. Tapi tak apalah. Kita anggap macam betul lah semua. So, ni adalah jawapan akhir untuk nombor 5. Okay, ada soalan? Semua faham
Saya harap semua faham soalan ini. Kan? Sebab yang ni senang je kan. Mula-mula nampak macam susah kan. Cuma kalau silap tu mungkin sebab cuai. Bukan sebab korang tak tahu. Kan? Jadi hati-hati. Kan? Waktu jawab tu hati-hati. Dan senang dapat markah ni. Yang ni korang boleh dapat 4 markah free macam tu ke? 4 markah boleh dapat. Alright, seterusnya. Kita ada 5 minit. Kita try lah jawab satu soalan. Kalau sempat. Tak sempat, kita sambung next class. Tapi next class tak ada kelas. Next class tak ada kelas. Mulia tu. Next class kita tak ada tuition. Sebab cuti lepas korang jawab exam. So next 2 class lah kot. Okay, jadi yang ni adalah orang kata soalan yang dia akan gabungkan semua yang kita jawab, kita buat setakat ni kan. Daripada lorek apa sebagainya, semua dia akan bungkus kat sini kan. So dia akan buat kat sini. Kita baca dulu kan. Dia kata selesaikan masalah berikut. Dia kata yang pertama, Kaisara menggunakan 30 gram dan 20 gram tepung masing-masing untuk membuat sebiji donat dan sekeping biskut. Bilangan biskut yang perlu dihasilkan adalah selebih-lebihnya 3 kali bilangan donat dengan jumlah jisim tepung yang digunakan adalah tidak lebih daripada 900 gram. Alright. Okay, jadi ada beberapa maklumat kat sini. Kan? Kita cari dulu pemboleh ubah dia. Pemboleh ubah dia adalah donat dengan sekeping biskut. Senang je nak cari pemboleh ubah ni. Carilah perkara yang disebut tu kan. Dia nak buat donat dengan biskut. So itulah pemboleh ubah dia. Kita ada 30 gram untuk donat, 20 gram tepung untuk biskut. Lepas tu dia kata jumlah jisim tepung yang digunakan adalah tidak lebih daripada 900 gram. Okay, tengok soalan pertama 1A. Tulis dua ketaksamaan linear selain daripada X lebih besar daripada kosong dan Y lebih besar daripada kosong. Kenapa dia kata X lebih besar daripada kosong, Y lebih besar daripada kosong? Sebab X ni. Okay, yang pertama ingat kita kena buat indikator kan. So 1A. Katakan kita namakan donat adalah X. Jadi X adalah bilangan donat. Y adalah bilangan biskut. So kalau korang perasan kat sini, dia dah buatkan dua ketaksamaan linear. Dia kata X lebih besar daripada kosong, Y lebih besar daripada kosong. Sebab betul lah kan, kalau kita katakan X ni adalah donat, mesti kita akan buat lebih daripada kosong kan. Kalau kita buat kosong, maksudnya kita dah tak buat lah kan donat tu. Sebab dia kata Kaisara ni buat sebiji donat. Kan at least dia buat lebih daripada kosong. Sebab tu dia dah buat kat situ. Jadi kita kena buat dua ketaksamaan linear selain daripada yang dia dah bagi kat situ. Jadi apa dua ketaksamaan linear yang kita boleh buat adalah, pertama, kita sama ada kita boleh buat, dia ada dua benda kat sini. Dia kata biskut yang perlu dihasilkan adalah selebih-lebihnya 3 kali bilangan donat dan tepung pula adalah tidak lebih daripada 900 gram. Jadi daripada situ kita dah boleh buat dah dua ketaksamaan linear tadi tu. Okay, jadi ketaksamaan linear yang pertama kita buat dulu. Bilangan biskut yang perlu dihasilkan adalah selebih-lebihnya 3 kali bilangan donat dengan jumlah jisim. Okay, kita buat yang tu dulu. Okay, jadi dia kata biskut. So biskut adalah Y. Selebih-lebihnya. Selebih-lebihnya bermaksud apa? Paling banyak. Kan? Paling banyak maksud dia kurang dan termasuk. Sebab selebih-lebihnya paling banyak. Maksudnya paling banyak 3 kali ganda. 3 kali ganda apa? 3 kali ganda bilangan donat. So donat apa? 3X. So itu adalah ketaksamaan linear yang pertama. Dan sebab dia kata biskut lebih paling banyak pun 3 kali bilangan donat. So ini yang pertama. Okay, yang kedua kita boleh buat pasal tepung pula. So pasal tepung. So kalau untuk buat donat 30 gram tepung, berapa banyak donat? Kita tak tahu, kita letak sebagai X. 30X tambah dengan untuk biskut pula 20 gram tepung untuk biskut. Jadi biskut tadi tu adalah Y. Dia kata tidak lebih daripada 900 gram. Kalau tidak lebih bermaksud dia paling banyak adalah 900. Jadi adalah kurang dan termasuk 900. So ni adalah ketaksamaan linear yang kita ada dekat sini. Boleh faham tak untuk 1A ni? Okay, ada soalan so far? Cikgu tahu korang dah tengok jam dah sekarang ni. Kan?
Kalau orang tengok jam sekarang ni dah pukul 1. So kalau tak ada soalan, kita tamatkan dulu kita kat sini kan. 1A je kita sempat. Kita akan sambung next class. So itu saja daripada cikgu. Thank you and Assalamualaikum. So boleh salin. Dan boleh keluar lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Oh yo, Thank you, panjang. sir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Alright, Terima kasih okay. cikgu. Sama-sama. Sama-sama.